السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini dalam membincangkan satu risalah, iaitu 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Dan kita pada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal Aqra' ibn Habis absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-Hasan faqala inna li 'asharatan min al-walad ma qabbiltu wahidan minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yarham wala man la yarham la yurham. Maksud hadis ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang riwayatkan hadis ni, dia kata satu orang sahabat Nabi yang bernama Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni absaran nabiyya. Satu hari dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata dia. Absara ni maksudnya tengok betul dengan dua biji mata dia. Apa yang dia tengok? Absaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu telah mencium cucu Nabi yang bernama Al-Hasan, Al-Hasan bin Ali. Faqala inna li 'ashratan minal walad. Maka kata Aqra' bin Habis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai 10 orang anak. Ma qabbiltu wahidan minhum. Tak pernahlah aku ni cium ataupun buat benda yang kamu buat pada cucu kamu Al-Hasan, seorang pun daripada mereka tak pernah aku buat. Ini pengakuan Al-Aqra' bin Habis. Okay. Kemudian apa respon Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yarhama la yurham. Kata Nabi, maka sesungguhnya sesiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Itu je respon Nabi. Maka habislah hadis tu. Okay. Jadi dalam hadis ni, apa yang kita boleh lihat secara zahirnya ialah perbuatan Nabi mencium cucu Nabi, dan pengakuan satu orang sahabat yang ada 10 orang anak. Al-walad ni boleh datang dengan makna anak, boleh juga datang dengan makna cucu. Tapi kita ambil dari segi orang kata apa, dari segi literalnya dulu, al-walad yang dimaksudkan sini ialah anak. Kata Aqra' bin Habis, aku ada 10 orang anak, tak ada seorang pun aku buat macam mana yang kamu buat. Okay. Dalam syarah dia sebut pada kita nikmat kasih dan sayang yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal kepada satu-satu orang. Yang mana kasih sayang ni dia bersifat luas. Dia berkait
kasih sayang satu orang suami pada isteri dia, atau isteri pada suami dia, atau ayah kepada anak, atau ibu kepada anak, atau anak-anak itu kepada ayah dan ibu dia, ataupun lebih luas lagi kaum keluarga, jiran-jiran, sahabat handai. Ini semua duduk di atas kasih sayang. Sebab Nabi sebut man la yarham, siapa-siapa yang tidak menyayangi, la yurham, tidak akan disayangi. Nabi tak kaitkan dengan hubungan kekeluargaan, darah daging semata-mata, tapi Nabi sebut umum, man la yarham. Nabi cuba untuk gambarkan kepada kita tentang isu kasih sayang ni, ianya merentasi daripada kekeluargaan lagi. Okay. Selain itu, kalau kita tengok dalam syarah dia sebut, diluaskan juga makna kasih sayang itu kepada majikan terhadap pekerjanya, guru terhadap muridnya, pendakwah kepada pengikutnya, dan juga orang yang didakwahkan. Maknanya dia lagi luas. Semua ini saling berkait pada isu kasih dan sayang. Malah kepada binatang sekalipun, selama mana binatang itu tidak memudaratkan dan membahayakan keselamatan, maka ada padanya sifat kasih dan sayang. Maknanya kita kena bagi. Okay. Berdasarkan satu hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, maksud hadis itu kata Nabi, sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasi orang yang ada sifat ini. Maknanya yang ada sifat ni, ianya ialah satu nilai tambah kepada dia, iaitu nilai tambah kebaikan. Sebaliknya, dalam hadis itu kata Nabi, sekiranya kasih sayang itu dicabut, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Tidak ada benda lain yang akan dibuat, yang akan ada pada diri dia, melainkan ada satu sudut yang kurang baik pada diri dia. Okay. Jadi wujudnya rasa mudah untuk berkasih sayang pada semua benda, bukan orang sajalah, maknanya semua benda makhluk, maka ianya termasuk daripada kebaikan. Okay. Sebab apa? Sebab bersifat dengan sifat kasih dan sayang ini ialah kita mengadaptasi daripada sifat kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba dia, seluruh hamba dia. Okay. Dia sebut sini, Allah Ta'ala telah merahmati manusia yang maha mengasihi. Sebab tu perkataan kasih sayang ni dalam bahasa Arab disebut dengan nama Ar-Rahim. Itu yang kalau kita tengok dalam bahasa Arab, bila mana sebut tentang kasih sayang, ianya berkaitan dengan satu sifat ataupun nama Tuhan, nama dia Ar-Rahim. Okay. Banyak kaedah dan cara untuk menjemput rahmat Allah Azza wa Jal. Antaranya ialah memenuhi hati dengan sifat kasih sayang sebagai tanda kebahagiaan. Dan orang yang ada ni, dia sedang menjemput rahmat Allah Azza wa Jal yang sangat luas. Hadis riwayat daripada Abu Daud, Nabi pernah kata, orang-orang yang mengasihi, iaitu dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang ada sifat mengasihi makhluk ni akan dirahmati oleh Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Jadi kata Nabi, kasihilah yang ada di bumi, nescaya yang di langit akan mengasihi kalian. Yang di langit ni merujuk kepada Allah Ta'ala sendiri, merujuk juga makhluk-makhluk lain selain daripada manusia, iaitu malaikat, ataupun apa-apa sajalah makhluk yang ada di langit yang kita tak tahu. Maknanya satu orang yang ada sifat kasih sayang, dia akan tarik kasih sayang orang lain ataupun kasih sayang Tuhan itu sendiri pada diri dia. Jadi kita boleh tengok hadis yang cerita tentang Aqra' bin Habis tu, bila mana Nabi sebut dalam hadis tu, innahu man la yarham, sungguhnya orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi, ataupun orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ianya isyarat nak tunjuk salah satu kaedah untuk dapat cinta dan rahmat Tuhan, untuk dapat perhatian Tuhan ni, ialah ada sifat kasih sayang. Iaitu kalau kita tengok kasih sayang ni, kita kena faham satu angle juga kasih sayang ni.
Kalau kita baca dalam tafsir, antara kalimah yang paling banyak diulang oleh orang Islam untuk melihatkan kedudukan kasih dan sayang ni ialah kalimah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimah yang paling banyak diulang oleh kita semua. Dan dalam kalimah ni ada part ataupun bab yang kita nak kaitkan, iaitu sifat Ar-Rahman dan juga sifat Ar-Rahim. Kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Cuma kalau kita baca terjemahan, kita akan tengok Maha Penyayang Allah Ta'ala lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada yang terjemah penyayang, ada yang terjemah pemurah. Cuma kita kena faham perkataan Ar-Rahman, pemurahnya Tuhan. Ada sebahagian terjemahan dia terjemahkan dengan Tuhan yang Maha Pemurah lagi boros. Boros tu kalau duduk pada Tuhan dia tak jadi buruk, tapi kalau duduk pada makhluk dia buruk lah, sebab memang benda tu Tuhan larang, melakukan pembaziran dan pemborosan. Tuhan bila mana dia nak bagi nikmat pada makhluk, dia bagi dengan cara boros, dia bagi semua, tidak terkecuali daripada radas kemurahan Tuhan itu, termasuklah orang kafir pun dia dapat. Nak sebut pada kita sini bahawasanya itu ialah maksud Ar-Rahman. Tapi kalau kita buka dalam tafsir, antaranya tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Al-Baydawi dia bahas sifat Ar-Rahman lebih sikit. Saya nak cerita yang ni sebab dalam kehidupan bermasyarakat, kita jangan nampak kasih sayang ni ialah kita serve, kita sediakan benda-benda yang menyenangkan hati orang yang kita sayang. Dia nak sesuatu, kita bagi mudah benda yang dia nak tu dia dapat. Dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi dia bahaskan sudut yang berlainan sikit daripada yang biasa kita tengok. Dia kata antara sifat Ar-Rahmannya Tuhan ialah Tuhan akan bagi juga ujian kepada hamba-Nya sehingga hamba dia rasa berat. Itu Ar-Rahman. Sebab kita mungkin nampak pemurahnya Tuhan ni, kita minta apa-apa hajat dapat, kita minta apa-apa yang kita nak daripada segi material, daripada segi emosi, daripada segi apa-apa je lah. Maknanya dalam kata mudahnya, apa yang kita seronok dapat, itu ialah duduk di bawah sifat Ar-Rahman Tuhan. Tapi yang kita terlepas pandang ataupun kita tak tahu pun, antara sifat Ar-Rahman Tuhan ni, dia sentuhkan kita dengan benda-benda yang kita tak suka. Penyayangnya Tuhan ni, pemurahnya Tuhan ni, dia jadikan kita kena benda yang kita tak suka. Sebab dengan kenanya benda yang kita tak suka tu, keluarlah potensi diri orang tu. Macam mana cara dia nak menghadapi benda yang dia tak suka. Samalah sebahagian orang, kalau kita nak faham dia ni, saya nak sebut ni ialah, ada orang dia faham sayang ni bagi je. Dalam bab sayang juga ialah larang. Benda yang tak sesuai untuk dia dapat. Orang yang kita sayang tu, benda ni kita tahu kalau kena pada dia, dapat pada dia, kalau kita biarkan, dia akan rosak. Walaupun waktu dia yang terima larangan itu tak boleh nak rasional. Kenapa aku dilarang? Kenapa aku dipukul? Kenapa aku dihentam bila mana aku nak buat benda ni? Dia pada waktu tu dia akan melihat orang sedang benci. Tapi pada posisi orang yang melarang, sebab melihat larangan itu ada kebaikan, dia tak nampak larangan itu larangan yang memburukkan orang tu, tapi larangan yang akan membentengi orang tu. Sebab tu dalam agama ni dia ada konsep suruh larang. Suruh dan larang ni duduk di bawah Ar-Rahman juga. Duduk di bawah sifat kasih dan sayang. Sebab tu bila mana kita tengok ada orang yang bersifat larang. Larang pada benda-benda yang memang kalau orang buat ada keburukan. Tapi ada orang dia degil, dia ketegak, dia nak langgar je kat yang tu. Waktu dia langgar, dia rasa orang sekat kebebasan dia. Tapi sebenarnya bila mana dia buat, kerosakan makin banyak datang. Antara konsep kasih sayang yang orang terlepas pandang ialah menghindarkan pihak yang dia sayang dengan keburukan-keburukan yang orang yang dia sayang tu tak faham.
Tuan-tuan nampak apa yang saya nak sebut ni? Okey, kita tengok sebahagian mak dan ayah bila mana dia tahu benda ni boleh beri keburukan pada anak-anak dia, dia larang anak dia buat. Waktu anak dia dilarang, anak dia akan protes, anak dia akan rebel, anak dia akan memberontak. Kenapa tak boleh buat? Tapi pada pihak yang larang, dia tak nampak benda tu sebagai benda yang menyekat kebebasan. Benda tu akan tambahkan kebaikan pada budak tu ataupun pada anak tu. Okay. Saya nak sebut yang tu. Okay. Sebab Tuhan tak akan beri pahala pada orang yang sabar selepas orang tu diuji untuk tengok dia sabar ataupun tidak. Itu poin dia. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, manusia ni dia boleh keluarkan kebolehan diri dia selepas dia diuji. Satu orang tak boleh kata orang tu penyabar sehingga kita tengok dia kena test. Dia kena test baru tahu kata dia sabar. Satu orang tak boleh kata dia cerdik sehingga dia dites untuk tengok dia cerdik di mana. Okay. Jadi untuk duduk dalam bab kasih sayang ni ialah menyalurkan benda-benda yang berat. Sebab tu kita akan tengok Nabi, para sahabat dalam mendidik generasi, dia berikan generasi dia orang, zuriat dia orang ni benda-benda yang tak suka, benda-benda yang berat. Anak lelaki dia ada benda-benda yang tak suka untuk dia buat, tapi dia kena buat. Sebab untuk keluarkan potensi diri, daya ketahanan diri dia akan keluar selepas dia duduk dalam satu keadaan ni. Dia kena survival dalam bab tu. Dia kena lawan diri dia. Okay. Walaupun nampak macam tak elok, nampak macam keras, nampak macam meletihkan orang yang kena tu. Orang yang kena tu kadang-kadang terjatuh juga bila mana diuji. Tapi itulah satu proses untuk keluarkan potensi diri. Okay, ini benda yang kita kena tengok dan kita kena faham. Sebab ada orang dia faham sayang ni cakap lembut semata-mata. Sayang ni ialah maksud dia bagi sebagi-baginya. Bukan. Okay. Hadis ini menjadi isyarat bahawasanya salah satu kaedah mendapat cinta dan rahmat Tuhan ialah dengan mempunyai kasih sayang. Imam Ibn Battal yang mensyarahkan Sahih Bukhari, ketika mana Ibnu Hajar nukilkan kata Imam Ibn Battal ni, dia kata bila mana nak syarahkan hadis ni, dia kata mengasihi anak kecil, memeluk, mencium dan berlemah lembut kepadanya merupakan amalan yang diredai oleh Allah dan diberi ganjaran olehnya. Mencium anak kecil, mendukung dan memperhatikannya termasuk sebab yang boleh mendatangkan rahmat Tuhan. Cuma saya nak sebutnya ialah kalau benda-benda tu boleh beri something yang negatif pada budak tu, ini benda yang luas lah, perlu pada kajian. Okay. Contoh, dia suka sangat dengan gadget, kita tak boleh bagi lebih-lebih. Walaupun budak tu dia suka dan dia kurang meragam waktu dia dapat gadget. Okay. Waktu kita bagi tu, walaupun dia suka, tapi kita sedang merosakkan dia. Walaupun tidak ada apa-apa pemberontakan, sebab kesan dia akan berlaku pada masa akan datang. Kalau kita biarkan, maka itulah yang akan melahirkan keburukan. Tuan-tuan ambil contoh mudah. Tuan-tuan tengok, ada satu filem P. Ramlee, nama dia Anakku Sazali. Okay. Itu contoh kasih sayang yang silap. Kira bagi je semua, sehingga budak tu pandai menipu, sehingga Sazali tu boleh menipu. Last sekali apa dia sebut? Kita ada banyak duit, tu dia sebut last sekali. Kita boleh main judi, kita boleh tengok joget. Sebab apa? Sebab ayah dia kata kalau tak cukup duit boleh buka dalam peti ni. Okay. Sebab dia rasa sayang tu ialah bagi. Akhirnya yang disalahkan ialah pada pihak yang bagi. Sebab setiap benda yang kita bagi secara tidak terkawal atas nama kasih sayang, maka pada waktu tu akan berlaku kerosakan sedikit demi sedikit. Okay. Sebab tu Tuhan waktu dia bagi nikmat, dia bagi juga Rasul untuk beritahu nikmat ni ada kesan sampingan. Jangan kira nak ambil je semua. Tak salah guna nikmat Tuhan,
tapi guna nikmat Tuhan hingga lupa Tuhan, sehingga tak clear Tuhan tu siapa. Bahkan ada manusia yang banyak sangat ambil nikmat Tuhan ni, terleka dalam nikmat Tuhan ni, dia pula rasa nak mengaku jadi Tuhan. Itu keadaan manusia. Sebab tu kita akan tengok siri-siri manusia yang tenggelam, berenang dalam nikmat Tuhan. Ini ialah satu part yang kita kena sedar. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipu kamu dengan sifat Tuhan yang maha pemurah. Nabi nak tunjuk kepada kita, waktu satu orang anak budak tu, sebab Al-Hasan pada waktu ni dia kecil lagi. Budak kecil bila mana dia buat sesuatu yang bagus, antara bentuk apresiasi dia ialah dengan mencium dia. Sebab kalau dia buat satu benda, kita tak bagi apa-apa respon, tak kata bagus, tak kata elok, ini juga akan membunuh semangat nak buat baik dia tu. Sebab tu kita kena duduk di antara tengah. Tak boleh over sangat. Dia tak buat apa pun, kita puji tiba-tiba, tu pun rosak. Waktu dia buat, kita pun buat diam, itu pun rosak. Jadi Nabi sedang mengajar timbang tara. Kasih sayang ialah satu pemerhatian. Dia tak ada silibus khusus dalam bab ni. Apa yang dirasakan sesuai. Sebab setiap bangsa beza cara dia untuk dia appreciate orang, untuk dia hargai orang. Cuma nak katanya point ni ialah menghargai orang tak salah, tapi jangan sampai pada mengampu. Hargai orang tak apa, puji orang tak apa, tak silah ataupun tak salah benda tu. Cuma jangan berubah. Pujian itu bergerak sampai pada mengampu, akhirnya yang menerima pujian itu berubah menjadi lupa diri. Itu poin dia. Selain pada tu, yang poin-poin penting dalam buku ni disebut mengasihi haiwan. Mengasihi haiwan, dia sebut sini, haiwan juga telah dikhususkan syariat untuk dikasihi. Nabi bersabda, dan kambing jika engkau mengasihinya, maka Allah akan mengasihimu. Hadis riwayat Ahmad. Sebab apa sebut kambing? Ini ialah haiwan yang paling banyak berkeliaran dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Bukan hanya khusus pada kambing. Semua binatang yang duduk berkeliling dengan kita. Dalam masyarakat kita, dalam keadaan sekarang yang paling mudah dan paling clear untuk kita nampak, orang suka bagi makan pada kucing. Tak kira lah kucing jalanan ataupun kucing-kucing diva yang dia pera dalam rumah dia pun, yang dia blur dalam rumah dia ni. Cuma nak sebutnya ialah tak salah. Tapi ada orang, dia over sangat mengasihi kepada haiwan, dia terlupa nak mengasihi orang yang dia kena tanggung. Ada orang macam tu. Dia keluarkan duit dia untuk beli makanan pada stray cat ni, kucing-kucing jalanan ni. Siap buat NGO punya bersungguh, tapi isteri, anak di rumah ataupun suami terabai. Di sinilah tempat syaitan dia arah ke tempat lain. Sebab syaitan ni antara poin yang dia nak hasut kita ialah dia samarkan kita pada perkara yang disebut sebagai prioriti, keutamaan. Prioriti kena buat yang ni dulu, tapi kita pergi buat benda lain, kita pergi cari benda lain. Ini benda yang saya nak sebut sikit lah. Prioriti, kita serve orang, tapi kita pergi serve binatang. Tak salah buat baik pada binatang, tapi kita kena ada common sense. Ada orang dia pelihara kucing, dia bela kucing dekat rumah dia, tapi common sense dia dengan jiran dia tak jaga. Akhirnya kucing tu berkeliaran, keluarlah bau-bau yang tak sepatutnya, ganggu orang. Dan lebih dahsyat lagi, kucing tu pergi ke rumah sebelah, mula duduk atas kereta orang, calakan kereta jiran. Akhirnya jiran benci, jiran meluat. Kita duk mengharapkan, aku ni duk harap kucing ni doalah aku masuk syurga. Dalam masa yang sama, jiran kita laknat kita. Ini part yang kita kadang-kadang kurang beri perhatian. Nak pelihara lah, tapi tengok prioriti. Tengok prioriti. Isu melihat prioriti ni adalah isu yang kadang-kadang orang dia lebih kurang. Ada orang dia boleh belanja kawan dia sebanyak mungkin, tapi dia berkira dengan family dia.
Dia boleh bagi apa saja, dia tak berkira, cepat je dia nak bayar kawan-kawan dia kalau makan. Tapi dengan family dia, dengan isteri, dengan anak dia, dia berkira. Dia suruh ambil yang paling murah. Dia tak appreciate padahal yang bersama dengan dia susah dan senang yang ni lah. Termasuk juga dalam bab menuntut ilmu pun, dia ada aulawiyat dia. Dia ada aulawiyat dia. Okay, saya sebut sikit. Saya bukan nak fokus pada mana-mana orang. Cuma saya nak sebut saja. Baru ni ketika mana datang Dr. Said Kamali daripada Maghribi, ramai orang pergi program dia. Penang datang, di Perlis pun ada. Okey, tak apalah, di Kelantan pun ada. Okey. Ada orang-orang yang memang kita tahu dia ni minat dengan majlis ilmu, tapi dia bukan antara orang yang konsisten. Dan itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan bahasa Arab dia pun memang dia tak ada. Okay. Tapi yang Said Kamali ni paling depan duduk. Sepatah harang Arab dia tak kerti. Tapi waktu kuliah fardu ain di kampung dia, di masjid dekat dengan dia, ustaz-ustaz yang cakap Melayu yang dia faham, dia tak datang. Okay. Itu pun prioriti yang di-divert kat orang lain. Okay. Tak salah nak pergi yang tu, tak salah pun. Tambah-tambah yang ada yang ada translator. Tapi kadang-kadang kita pergi tempat lain. Kadang-kadang kita mencari someone yang famous dulu, baru kita nak pergi kepada yang biasa-biasa ni. Sedangkan kalau kita tanya kepada doktor tu pun, kepada tokoh yang datang tu pun, dia suruh kita lazimi yang ada dekat kawasan kita dulu. Dia tak suruh kita pergi beli tiket pergi ke Morocco jumpa dia. Ini ialah part yang kita kena sedar. Ini prioriti. Ini prioriti yang kadang-kadang kita terlebih sangat. Ada orang dia pergi dengar Zakir Naik datang, dia pergi. Dia apa bahasa Inggeris pun tak kerti. Tapi dia pergi, duduk depan macam faham, lalah kali tidur. Pergi buat perjalanan jauh-jauh, bukan nak Zakir Naik sangat, nak pergi cari kedai makan lain. Sambil-sambil antara Zakir Naik dengan cari kedai makan pun sama naik je. Ni saya sebut je lah, saya sebut secara umum, saya tak mention mana-mana orang. Cuma ada orang dia bersungguh pada part tu. Dia tidak kenal prioriti dia. Okay. Sebab nak sebut tentang yang mengasihi haiwan tadi lah, yang utama ialah meluruskan dulu fahaman kita terhadap prioriti, yang mana kena terima kasih sayang, yang mana terhalang pada kasih sayang, yang bukan terhalang, yang mana kita kena kemudiankan. Termasuk dalam bab pasangan hidup pun semua ni, bila mana bertembung di antara mertua, mak dan ayah. Ni saya sebut sikit, ni dilema orang lelaki ramai ni. Ramai orang tanya soalan ni. Okay. Dia bertembung di antara isteri dia dengan mak dia. Siapa yang dia nak kena dahulukan? Seorang anak lelaki. Kalau anak perempuan dia tak ada isu dah. Anak perempuan memang dia kena serve kepada suami dia. Walaupun kadang-kadang dia dihentam oleh mak dia sendiri. Kadang-kadang mak dia kata, hang ni semenjak kahwin tak berapa nak balik rumah. Anak dia perempuan, anak dia tu berstatus isteri, menantu dia ialah lelaki tu, suami tu. Okay. Mak tak boleh timbulkan isu ni. Atas dasar orang kata apa, kemanusiaan, kenalah bagi hak dia nak balik jumpa mak dia. Tapi dari segi prioriti, anak perempuan dia memang kena bagi kepada, kena patuh kepada suami dia. Okey. Yang tu tak ada isu sangat. Yang ni semua orang tahu. Kebanyakan orang tahu. Okey. Yang jadi isunya ialah tentang anak lelaki yang sudah berkahwin, kepatuhan, kecaknaan, keprihatinan dia kepada ibu bapa dia. Okey. Sebahagian orang dia duduk dalam keadaan serba salah. Terutamanya ibu yang tak ada ayah ni. Mana ibu tunggal. Dia kata apa, mak dia duduk seorang-seorang. Okay. Waktu bertembung di antara dia dengan mak dia, isteri dia dengan mak dia, dia nak kena pilih yang mana. Dari sudut syar'i dan prioritinya, dia kena dahulukan pasangan dulu. Ini saya sebut. Mungkin lepas pada ni ada orang tanya. Okay. Mana-mana orang lelaki yang dia duduk di antara serba salah. Nak pergi ke isteri dulu ke, nak pergi kepada mak dia? Pergi pada isteri dulu. Ni bukan nak ajar suruh takut bini, tapi nak tengok prioriti. Sebab semua ni duduk di bawah kasih sayang. Okay.
Lepas pada tu baru pergi pada mak kita. Ketaatan kita pada mak kita tu tak habis. Okey. Saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan. Antara sebab cemerlangnya tokoh-tokoh hebat dulu, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Okey. Saya ambil contoh 4 orang ni lah. Okey. Dalam cerita 4 orang tokoh ni, Imam Abu Hanifah baik, Imam Malik baik, Imam Asy-Syafi'i baik, Imam Ahmad bin Hanbal baik. Okey. Keluarnya tokoh ni, faktornya ialah kerana dia ada parent yang baik, dia ada ibu bapa yang baik. Ada sebahagian daripada 4 orang tokoh ni ayah pun tak ada, mak je ada. Okay. Tapi mak dia bukan satu orang yang menunggu anak dia pangkat tinggi, nanti mu kena serve balik pada aku. Ini mentaliti yang tak betul. Sebahagian orang kita, dia ada satu penyakit. Dia suruh anak dia belajar. Kamu belajarlah elok-elok. Belajarlah sampai ke Menara Gading. Belajarlah sampai dapat gading tu pun. Okay, buat balik semula gading tu rumah. Okay. Lepas pada tu dah anak tu dapat kedudukan tinggi elok, dia macam ungkit balik. Yang ni seburuk-buruk perangai, saya kata. Kalau itulah tujuan anda suruh anak-anak belajar, itu silap. Sebab tu kita tengok Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, waktu dia orang dah jadi imam, dah. Dah jadi tokoh, tak ada pun mak dia sindir dia. Dah famous dah sekarang. Balik rumah pun tak reti. Tak ada. Bahkan mak dia suruh serve pada ummah. Sebab mak dia hidup selayaknya sebagaimana sebelum adanya anak dia. Sebelum keluar Imam Syafi'i tu, mak dia hidup elok, boleh makan minum. Lepas pada kawan tu keluar pun, dia boleh hidup elok. Nak kata, saya nak sebut sini, anak lelaki tak silap, tak salah untuk dia taat. Dia kena taat, sampai kesudah dia kena taat. Tapi sebahagian perangai yang annoying sikit, saya guna perkataan tu, okay, yang menyebabkan anak kurang selesa dan suka memasukkan anak dalam ruang rasa bersalah, itu ialah benda yang tak betul. Itu bukan daripada agama. Agama tidak bersama dengan kaedah ini. Bila mana anak tu dah diberikan kebenaran untuk hidup berpasangan, kita sebagai parent kena sedarlah. Jangan kita rasa dia tak sayang dah aku. No, itu bukan poin dia. Poin dia sekarang ialah lihatlah, sedarlah realiti, dan bernawai itulah menjadi ibu ayah yang baik. Maknanya lepas daripada anak kita berjaya, kita ni kena ada satu mentaliti, tak nak susahkan anak. Sebab anak dia ada kehidupan dia. Kalau anak tu dia nak serve pada kita, ahlan wa sahlan, itu terbaik. Okay. Tapi jangan kita hang dah naik pangkat kan, ni dapur ni agak-agak boleh renovate dalam 200,000, 300,000 elok lah. Okay. Kita yang bagi, anak rasa bersalah lah. Dudukkan dia dalam rasa bersalah. Okay. Itu tak boleh. Dia nak bagi, dia bagi. Tapi kita jangan tekan. Jangan tekan. Tekan tu tak elok. Lepas pada kita tekan dia, tiba-tiba kita kata, hang ni dah tak sayang dah. No. Jangan masukkan anak dalam position itu. Sebab tu kalau tengok, ini juga antara benda-benda yang berlaku dalam masalah sosial. Saya nak sebut benda ni sebab Nabi kata malla innahu man la yarham. Siapa-siapa yang tak menyayangi, dia tak akan disayangi. Sebab antara benda-benda yang menghalang orang tu daripada disayangi ialah benda-benda macam ni lah, iaitu sikap mementingkan diri sendiri. Kita tahu sebahagian mak ayah dia dah berumur apa semua, memang tanggungjawab anak untuk serve. Tapi jangan kacau, jangan masuk pada sempadan yang kita tak boleh masuk lah. Kita pula convince anak tu ataupun cuba bagi kata apa, gangguan pada anak tu sehingga anak tu nampak pasangan dia betul-betul dah kacau dia dalam hidup. Jangan jadi syaitan yang ketiga selepas syaitan ghaib yang mengganggu kehidupan manusia. Syaitan yang jin tu dah ganggu kita, jangan jadikan kita ni ditunggangi oleh syaitan sekali lagi. Jangan. Atas dasar kasih sayang, lepas tu ungkit, jangan. Kalau betul sayang, jangan ungkit. Antara bentuk kasih sayang yang betul, jangan ungkit. Sebab tanggungjawab mendidik anak ni lah tanggungjawab yang terkena pada semua orang. Terkena pada semua orang, dan dia tak boleh ungkit. Sebab dia boleh didik anak tu, dia boleh pelihara bela anak tu pun dengan kasih sayang Tuhan, bukan kudrat dia 100% juga. Okay. Ini benda yang kita kena sedar. Okay.
Maknanya saya nak sebut daripada hadis ni, kata Aqra' bin Habis ni, okey, dia tak pernah cium anak dia. Pertama kita boleh tengok angle dia ialah dia kurang appreciate anak dia. Sikap kurang memberikan penghargaan pada anak ni akan mengundang kita nanti satu masa kurang dihargai ataupun tak ada orang nak berikan penghargaan pada kita. Bukan laporkan penghargaan. Kita buat tu kerana Allah Azza wa Jalla. Cuma nak sebutnya ialah ada orang dia dari segi common sense ni dia tak peduli sangat. Dari segi kehidupan untuk sebab rasa sayang ni dia satu benda yang perlu dipupuk by action. Tindakan orang tu menunjukkan dia sayang apa dia. Dia biasanya akan berikan prioriti yang paling tinggi kepada pihak yang dia sayang. Tapi macam kita sebut di awal tadilah, memberikan kasih sayang berada di tengah, bukan kira beri saja. Antara bentuk kasih sayang juga ialah melarang pada benda yang tak sepatutnya, memberi pada benda yang sepatutnya. Okay. Itu benda yang saya nak sebut daripada kisah yang ke-15 ni lah. Okay. Dan rasanya kita berpada situ je lah kot untuk kisah yang ke-15 ni. Sebab kisah yang ke-16 ni saya duk ingat nak baca tapi dia panjang. Sebab kisah ke-16 ni dia berkaitan dengan muamalat, iaitu pertukaran barang yang ada unsur riba. Nabi pernah tegur urus niaga sebahagian para sahabat ni yang terkait dengan unsur riba. Sebab penulis buku ni pun dia orang muamalat. Orang muamalat ni untuk bab ni dia agak detail sikit. Okay. Jadi untuk bab muamalat riba apa semua ni kita perlukan satu kuliah yang khusus lah untuk nampak apa dalam hadis Nabi senaraikan benda-benda riba. Benda-benda ni kalau berlakunya pertukaran macam mana dan jenis-jenis riba tu apa dia. Dan juga dari segi kontemporari urus niaga yang ada riba tapi kita tak perasan. Kita akan sebut pada kali akan datang lah. Okay. Cuma untuk pagi ni kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Jadi setakat tu saja saya rasa untuk pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.